A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Muslimin muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama lagi pada hari ini bagi membincangkan tentang doa-doa di dalam Al-Quran. Pada minggu lepas, saya telah kongsikan sebuah ayat yang terdapat pada surah Al-Baqarah, iaitu ayat terakhir surah Al-Baqarah, ayat 286. Okey, dalam ayat ini terdapat 3 bahagian doa. Okey, di mana bahagian pertama dan kedua doa telah kita bincangkan bersama pada minggu lepas, dan insya-Allah pada hari ini kita akan habiskan lagi satu bahagian, iaitu bahagian ketiga doa. Kita boleh rujuk pada muka surat yang ke-49 pada 3 baris terakhir. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sadaqallahul azim. Baik, rangkap pertama doa ini iaitu Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami sesuatu yang tidak sanggup kami lalui. Janganlah engkau menguji kami dengan ujian yang tidak mampu kami hadapi. Janganlah engkau memberikan suatu musibah yang berat untuk kami lalui. Janganlah juga engkau membiarkan kami melalui kehidupan dengan mengikut hawa nafsu kami. Tentang melalui kehidupan mengikut hawa nafsu ini, ada dibincangkan dalam sebahagian tafsir bahawa kehidupan yang mengikut hawa nafsu juga dikirakan sebagai suatu bentuk ujian daripada Allah. Bila mana kita sebut tentang ujian, kita perlu fahami bahawa istilah ujian ini mempunyai skop yang agak luas. Okey, kenapa saya katakan begitu? Kerana ujian ini ada kalanya akan membuatkan kita lebih dekat dengan Allah. Tetapi ada kalanya ujian juga boleh menjauhkan kita daripada Allah. Kemudian ujian juga datangnya dalam bentuk yang berbeza. Ada pelbagai bentuk ujian, antaranya
mungkin ujian itu didatangkan dalam bentuk musibah, penyakit, kesedihan, masalah. Tetapi ada juga ujian yang didatangkan dalam bentuk kemewahan, kekayaan, kemasyhuran, kesihatan dan sebagainya. Baik, suka untuk saya datangkan dua situasi yang berbeza di mana dua-dua situasi ini diberi ujian dalam bentuk yang berbeza. Okey, situasi pertama, kita gunakan nama Abu dan Siti. Okey, Abu dan Siti ini diuji dalam bentuk penyakit. Okey, cuma penerimaan mereka ada sedikit ada sedikit perbezaan. Baik, si Abu, si Abu apabila dia mendapat tahu yang dia menghidap penyakit ini, dia beranggapan bahawa penyakit ini sebagai penghapus dosa-dosa silam dia. Jadi dia redha dengan keadaan diri dia. Okey, maka bila dia dah beranggapan begitu, dia redha, dia sabar, dia melakukan banyak amal ibadah untuk benar-benar memohon supaya Allah mengampunkan segala dosa-dosa dia. Okey, sebaliknya bagi Siti pula, bila je dia dapat tahu yang dia sakit, dia terus patah semangat. Okey, patah semangat yang menyebabkan dia banyak mengeluh, banyak mempersoalkan kenapa dia diberi ujian yang berbentuk begitu. Okey, jadi kita tinggalkan dulu situasi pertama. Kita pergi pada situasi yang kedua. Situasi kedua kita ada Zack dan Julia. Okey, Zack dan Julia ini diberikan ujian dalam bentuk kekayaan. Okey, Zack menghabiskan seluruh harta dia ke arah perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah, tidak membawa manfaat, tidak memberikan apa-apa kepada diri dia dan masyarakat. Okay, contohnya, dia menggunakan duit dia tu untuk berjudi, untuk membeli perkara-perkara yang tak berfaedah, ataupun kalau dia shopping pun semuanya membazir. Okey. Tetapi untuk siapa? Untuk Julia, dengan kekayaan dia tu, dia salurkan harta-harta dia itu ke arah perkara-perkara yang baik. Jadi apa sahaja jalan yang membawa kepada kebaikan, Julia ni tidak teragak-agak untuk terus menyalurkan duit dia ke arah itu. Maksudnya dia suka bersedekah lah kan. Okey. Jadi daripada dua-dua situasi ini kita dapat lihat individu pertama dan individu kedua, mereka diuji dengan ujian yang sama, kan? Bentuk ujian yang sama, tetapi penerimaan ataupun penggunaan mereka itu berlainan. Okey, di mana individu pertama kita dapat lihat pengakhirannya tu satu lebih dekat dengan Allah, kan? Hasilnya tu maksudnya bila dia diuji, ujian itu membuatkan dia lebih dekat dengan Allah. Tetapi yang lagi satu tu tadi malah lebih menjauhkan diri dia daripada Allah. Jadi inilah contoh-contoh yang untuk memahamkan kita tafsiran yang tadi saya sebutkan pada awal,
yang mengatakan kehidupan yang mengikut hawa nafsu tu juga dikirakan sebagai suatu bentuk ujian kepada kita. Baik. Rangkap doa seterusnya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Dan berilah maaf kepada kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Kita memohon maaf kepada Allah atas kesalahan kita, atas kelalaian dan kekeliruan kita sebagai manusia melakukan dosa. Kita juga memohon agar Allah mengampunkan kita dengan tidak membuka, dengan tidak menunjukkan kesalahan-kesalahan kita, keburukan diri kita kepada orang lain. Dan warhamna, rahmatilah kami. Okey, tak ada satu pun perkara yang lebih baik dalam kehidupan seorang Muslim itu melainkan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nak diberikan taufik dan hidayah dengan rahmat Allah. Kita dibebaskan daripada dosa ataupun neraka dengan rahmat Allah. Kita masuk syurga juga dengan rahmat Allah. Baik, jadi daripada tiga istilah, tiga kalimah tadi, wa'fu anna, waghfir lana, warhamna, kita dapat fahami bahawa bila mana seseorang manusia itu melakukan dosa, dia memerlukan tiga perkara ini. Yang pertama apa? Yang pertama, kemaafan daripada Allah atas dosa yang telah dia lakukan. Okay. Yang kedua pula, supaya dosa itu tadi ditutup. Maksudnya lebih mudah faham, Allah tutup aib kita. Allah tidak membuka dosa kita tadi itu kepada orang. Dan yang ketiga, supaya kita ini dipelihara oleh Allah agar tidak terjerumus ke dalam dosa yang sama. Maksudnya kita dah takkan buat kesalahan yang sama. Okey. Sambung lagi, rangkap doa yang terakhir. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir, iaitu orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang ingkar kepada Rasulullah, yang ingkar kepada agama Allah. Okay, kita lihat bila disebutkan anta maulana, iaitu engkaulah penolong kami, maksudnya itu kita sedang memuji Allah. Okay, kita sedang mengatakan bahawa hanya Allah lah yang boleh membantu kita. Hanya Allah lah tempat bergantung kita. Hanya Allah lah tempat kita meminta pertolongan. Cuma Allah, tak ada siapa-siapa yang boleh bantu kita selain Allah. Jadi itu maksudnya lebih macam untuk kita emphasizekan lagi bahawa hanya Allah lah sahaja yang layak untuk membantu kita. Kita minta tolong pun hanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan selain Dia. Baik, kerana itu jugalah dalam adab-adab berdoa, salah satu adab doa adalah perlunya
kita selitkan pujian kita kepada Allah. Jadi cantiklah kan dalam Quran pun semua doa-doa yang ada dalam Quran mesti ada bentuk pujian kepada Allah. Sedangkan dalam surah Al-Fatihah pun sebelum kita minta ihdinas siratal mustaqim, sebelum kita minta Allah memberikan kita petunjuk ke arah ke jalan yang lurus, kan? Daripada ayat pertama tu sampai ayat sebelum ihdinas siratal mustaqim, itu semua merupakan bentuk pujian kepada Allah. Kan? Kita mulakan dengan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji kepada Tuhan sekalian alam, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, dan seterusnya. Baik, jadi itulah rangkap-rangkap yang terdapat pada bahagian ketiga doa. Jadi sebelum saya akhiri huraian rangkap ketiga doa ini, suka untuk saya kongsikan lafaz pertama yang terdapat dalam ayat 286. Okay, maksudnya sebelum kita masuk kepada doa-doa yang kita bincangkan tadi, okay, ada satu lafaz yang belum kita sentuh. Okay, lafaznya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala daripada apa yang diusahakannya dan dia mendapat siksa daripada apa yang dikerjakannya. Baiklah, kita dapat lihat, okay, sebelum Allah mengajarkan kepada kita doa-doa ini, okay, 3 doa ini, doa yang memohon ampun di atas kelalaian kita sebagai manusia, doa yang memohon agar tidak dibebankan dengan bebanan-bebanan seperti kaum terdahulu, doa agar tidak diberikan ujian yang di luar kemampuan kita. Sebelum Allah ajarkan kepada kita doa-doa ini, Allah dah memberikan satu jaminan, satu ayat yang memujuk kita, yang memberikan kita suatu ketenangan. Bila mana kita ni risau kan, maksudnya kita takut kalau Allah menghukum kita, kita takut kalau Allah tidak menerima doa kita. Allah awal-awal lagi dah pujuk kita dengan mengatakan bahawa Allah ini memang tidak akan memberikan hamba dia ujian yang dia tahu hamba dia itu tidak mampu untuk memikulnya. Maksudnya Allah tidak akan memberikan kita suatu bebanan, suatu ujian yang di luar kesanggupan kita. Baik. Jadi sebenarnya ayat ini menunjukkan salah satu sifat lemah lembut Allah kepada hamba-hamba dia. Ini menunjukkan bahawa kebaikan Allah, kasih sayang Allah kepada kita itu tiada tandingannya. Okey? Jadi maksudnya memanglah kita ini perlu diberikan hukuman, balasan terhadap apa yang telah kita lakukan kan. Tetapi Allah memang tidak akan memberikan kita balasan yang tidak mampu kita lalui. Baik, nampak tak betapa baiknya Allah kepada kita.
Jadi itu sahaja untuk rangkap ketiga doa. Okay, jadi kita dah bincangkan keseluruhan ayat 286 ini. Semoga dengan kita tahu apa yang tersirat di sebalik tiga doa ini akan membuatkan kita lebih yakin dan lebih faham ketika kita membacakan doa-doa ini. Jadi contohlah, kalau kita tak tahu kita nak baca doa apa, betul tak? Kita tak tahu macam mana aku nak minta maaf dengan Allah ni. Doa apa yang terbaik untuk kita bacakan? Okay. Ketahuilah bahawa doa yang terbaik adalah doa-doa yang dicatatkan di dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya tak susahlah untuk kita merintih kepada Allah. Tak susah pun untuk kita bermunajat kepada Allah. Kalaulah kita tak tahu sangatlah kan apa yang nak dibaca, buka Quran. Cari doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Maka insya-Allah Allah akan memperkenankan semua doa-doa kita. Dan semoga dengan apa yang telah kita tahu, Allah kekalkan semua ilmu kita itu di dalam hati kita, supaya kita dapat mengamalkan dan mempraktikkan dia dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Baik, insya-Allah kita bertemu lagi pada minggu hadapan untuk doa dan ayat yang berlainan. Segala apa yang baik tentunya sahaja daripada Allah, dan yang kurang itu daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.